Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini sama-sama dapat kita meneruskan pengajian tafsir Al-Quran kita. Mungkin ini adalah kelas yang kedua terakhir sebelum kita menamatkan surah Al-Fath. Jadi mulai hari ini kita dah boleh fikirlah surah apa yang kita akan masuk untuk 2 minggu akan datang. Baik, kita pada pagi ini insya-Allah kita akan mulakan dengan ayat yang ke-25 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Allah Subhanahu wa taala berfirman, humul ladzina kafaru. Mereka itulah orang-orang yang kafir. Mereka yang dimaksudkan di sini ialah orang-orang musyrikin Quraisy. Sebab berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah di Hudaybiyah yang mana orang-orang musyrikin Mekah, musyrikin Quraisy di Mekah telah menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk masuk ke Mekah, menunaikan umrah dan juga melakukan tawaf di Baitullahil Haram. Humul ladzina kafaru, mereka ialah orang-orang yang kafir, merujuk kepada orang-orang musyrikin Quraisy yang disebutkan tadi. Jadi apa mereka buat? Pertamanya mereka kafir. Wasaddukum 'anil masjidil haram, dan mereka menghalang kamu daripada al-masjidil haram, Masjid al-Haram. Dipanggil sebagai Al-Masjidil Haram kerana masjid itu dihormati. Jadi haram ni ada dua makna, bukannya sekadar haram maksudnya perkara yang dihalang, ditegah untuk dilakukan. Haram juga bermaksud hurmah, perkara yang dihormati. Haram, seperti kita kata Syahrullahil Haram, bulan Allah yang haram, maknanya bulan Allah yang dihormati. Kerana itu juga dipanggil bulan Muharram, bulan 1 dalam kalender Hijrah sebagai bulan Muharram, kerana bulan itu adalah bulan pertama yang dihormati selain daripada 3 bulan yang lain. Jadi semuanya adalah 4 bulan yang haram: Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, Zulkaidah dan juga Zulhijjah. Jadi itu maksud haram. Contoh kita kata tanah haram, maknanya tanah yang dihormati. Atau boleh juga kita pegang haram tu maksudnya haram sungguh, dengan makna haram kita melakukan perkara yang dilarang di tanah haram atau di Masjidil Haram, begitu. Jadi mereka ni menghalang kamu, iaitu menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain daripada memasuki Al-Masjidil Haram wal hadiyah, dan mereka juga menghalang al-hadiyu. Al-hadiyu ni apa dia? Al-hadiyu ni pertamanya dari segi bahasa Arab, ia adalah masdar kata terbitan. Tetapi maksudnya maf'ul. Maksudnya ialah mahdi. Mahdi maksudnya ialah sesuatu yang dihadiahkan, sesuatu yang diberikan.
Jadi al-hadyu tu adalah pemberian. Ya, pemberian yang dihadiahkan, yang diberikan kepada Baitullahil Haram, kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang dihormati, yang mulia. Apa benda yang dihadiahkan tu? Iaitu binatang-binatang yang boleh disembelih seperti mana dalam bab korban, seperti unta, lembu, kambing dan sebagainya. Jadi al-hadyu itu adalah binatang al-an'am, binatang-binatang seperti binatang korban yang dibawa oleh orang-orang yang pergi haji ataupun umrah, dibawa sampailah ke tanah haram untuk disembelih, dan sebagai apa? Sebagai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu yang disebutkan dalam apa tu, dalam lagu kan, lagu haji Raihan. Pergi haji artinya menuju Allah yang esa, membawa hati dan diri yang hina. Lepas tu ada satu lagi tu, membawa hadiah kepada Allah. Hadiah tu hadiu lah. Hadiah tu membawa hadiah, maksudnya membawa hadiu kepada Allah. Ya, kita zaman kita ni kita tak nampak lah macam tu, sebab kita pergi, memang kita pergi naik bas, mana nak letak lembu, kambing semua kan. Biasanya kita bayar je dekat tabung haji, buatkan korban. Kan kita bayar kepada tabung haji dan mereka akan buatkan korban. Mereka akan sembelih haiwan itu di Mina dan diagihkan pada fakir miskin. Dan kadang-kadang mereka tak tahu nak bagi siapa lagi dah. Semua dah dapat makan, maka diberi kepada orang-orang di Afrika. Di frozen kan, lalu diagihkan ke negara Afrika. Kalau zaman dulu mereka tanam. Kerana kalau ikut mazhab Syafi'i dan mazhab lain, pendapat yang lebih tepat ialah tak boleh dipindahkan. Haiwan daging korban tidak boleh dipindahkan daripada tempatnya. Jadi kalau ikut zaman dulu, mereka kalau banyak sangat binatang korban, maka mereka tanam. Tak boleh dipindahkan ke tempat lain, walaupun di sana ada fakir miskin. Jadi ditanam. Seperti di Pakistan, mereka tanam. Banyak sangat, 4,000 ekor kambing. Siapa nak makan? Tanam. Dan tak dikira membazir. Sebab apa? Sebab benda tu dikorbankan untuk Allah. Dikorbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam kisah Hudaibiyah ni, Nabi SAW bukan buat haji. Nabi SAW dan para sahabat bawa juga kambing dan sebagainya. Ya, unta. Ya, sebagai apa? Sebagai hadiah, sedekah biasa. Tetap disunatkan kita bawa sebenarnya. Kalau kita buat umrah, tetap disunatkan kita menyembelih kambing, ataupun ikutlah kemampuan. Unta mahal pula kan. Dan dagingnya disedekahkan kepada orang fakir miskin. Tapi biasa kita tak buat lah, sebab sekarang ni dah kaya-kaya dah orang Mekah. Kecuali ketika haji. Dan juga pentingnya kita bawa haiwan korban ataupun haiwan sembelihan itu, ialah sekiranya ada berlaku apa-apa kekurangan pada umrah kita yang menyebabkan kita kena bayar dam, maka kita gunakan binatang tadi untuk membayar dam. Khususnya kalau kita di Malaysia ni, kita biasanya kita akan buat haji dengan haji tamattu'. Haji tamattu' dan haji qiran memang tidak syak lagi bahawa dikenakan dam. Ya, melainkan orang itu buat haji ifrad. Haji ifrad maksudnya dia sampai ke Mekah tu, dia tak tanggalkan ihram. Dia terus dalam keadaan ihram sehinggalah habis haji. Jadi lamalah. Sebab biasanya kita orang Malaysia ni akan datang ke Mekah seminggu lebih awal daripada wukuf Arafah. Jadi selama seminggu tu kena bertahan. Kena patuh larangan haji. Orang perempuan okey lagi. Dia boleh pakai pakaian berjahit. Orang lelaki macam mana? Tu kadang-kadang kita tengok, ada masa saya pergi haji tu, ada pakcik-pakcik tu. Dia orang lain semua dah tanggal, dia tak tanggal lagi kain ihram. Sebab dia nak menunggu wukuf di Arafah. Bila wukuf di Arafah baru bermula haji. Wukuf, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian melontar di Mina, kemudian balik semula ke lepas melontar tu dah boleh tukar baju lah. Dah boleh tukar baju. Itu kalau buat haji ifrad. Tapi kalau buat haji tamattu', dia pakai ihram tapi dengan niat umrah. Jadi sampai di Mekah, dia buat tawaf, dia buat sa'i dan dia potong gunting rambut dia sedikit, maka dia sudah boleh pakai pakaian biasa. Maka selama seminggu tu dia berehat lah. Dia berehat. Ya, kalau dia nak buat umrah pun dia boleh buat lah. Tapi umrah pendek je, dalam 2 jam, 3 jam dah siap satu umrah. Jadi lebih selesa. Jadi nak ceritanya bahawa memang orang pergi haji dan pergi umrah pada zaman dahulu, memang mereka bawa kambing, lembu,
ataupun unta lah lebih mudah. Dan lembu ni degil sikit. Kalau nak mudah bawa kambing dan juga unta, mereka kalau dalam cerita ni Nabi SAW bawa 70 ekor unta. Ya, 70 ekor unta untuk dihadiahkan. Maknanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya disembelih dan disebar, diagih-agihkan dagingnya kepada fakir miskin di Mekah dengan niat untuk taqarruban ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Dan jika ada sekiranya ada orang Islam yang tersalah dan sebagainya melakukan umrah dan perlu bayar dam, maka boleh gunakan itu sebagai untuk bayar dam. Ya. Jadi wal hadiya, dan mereka juga iaitu orang-orang kafir itu, musyrikin Mekah itu, mereka menghalang al-hadi. Mereka menghalang binatang-binatang sembelihan yang nak dihadiahkan untuk Allah, untuk Baitullahil Haram sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Mereka halang ma'kufan. Ma'kufan tu makna asalnya adalah mahbus, terkurung. Daripada kalimah yang sama juga kita sebutkan i'tikaf, kan? Ma'kufan. I'tikaf ni dinamakan i'tikaf sebab apa? Sebab kita kurung diri kita di dalam masjid. Jadi ma'kufan asal maknanya ialah terkurung. Cuma mungkin kita boleh terjemahkan terhalang lah. Di sini terhalang sebab di Hudaibiyah tu mereka bukanlah terkurung, mereka boleh je ke mana-mana. Yang mereka tak boleh masuk ialah Mekah. Jadi mereka terhalang. Terkurung ni maknanya dari 4 penjuru tu mereka tak boleh bergerak. Jadi di sini ma'kufan maksudnya ialah mereka terhalang. Ay yablugha mahillah, untuk sampai ke tempatnya. Iaitu di Mina. Mina itulah tempat di mana disunatkan kita sembelih korban ataupun haiwan yang kita nak sedekahkan kepada fakir miskin. Jadi bukan sahaja mereka menghalang kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mereka juga menghalang haiwan-haiwan tadi untuk disampaikan, untuk sampai ke tempatnya, tempat Mina, iaitu tempat sembelihan. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'um mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm. Yang ni agak susah sikit tu punya terjemahannya. Tadi kita dah sebut ya, Nabi SAW datang untuk menunaikan umrah dan terhalang di Hudaibiyah. Dan ketika itu Imam Qurtubi kata Nabi SAW membawa 70 ekor unta untuk disembelih di Mekah dan disedekahkan kepada para fakir miskin di Mekah. Dan dalam hadis riwayat Muslim daripada Jabir bin Abdullah katanya, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaibiyah al-badanah an sab'atin wal baqarah an sab'ah. Kami telah menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaibiyah. Pada peristiwa ni 6 Hijrah, ya, seekor unta bagi 7 pihak, 7 orang. Dan juga lembu bagi 7 orang. Dan juga hadis riwayat Bukhari daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'tamirin fahala kuffaru Quraisyin dunal bait fanahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badanah wa halaqa ra'sah. Kami telah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan umrah, dalam keadaan nak menunaikan umrah. Lalu orang-orang kafir Quraisy telah menghalang kami untuk sampai ke Baitullah. Maka kami telah menyembelih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih unta dan mencukur kepalanya. Kemudian walaula rijalun mu'minuna wa nisa'um mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm. Dan kalaulah bukan kerana ada orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, lam ta'lamuhum, yang kamu tidak mengenali mereka, maknanya kamu tak tahu yang mereka ni beriman. Mereka ni duduk sekali dengan orang-orang Mekah yang kebanyakannya ketika itu masih lagi kafir, musyrik. Kalaulah bukan kerana ada orang-orang beriman yang lelaki dan perempuan yang kamu tak kenal mereka, sebab mereka bercampur dengan orang-orang musyrikin Mekah, antata'uhum, yang mana bahawasanya kamu
apa tadi? Kamu membinasakan mereka, maknanya kamu membunuh mereka ma'arrah. Ma'arrah iaitu apa ni? Itulah susah nak terjemah satu-satu. Ma'arrah ni maknanya karahah, tak suka. Tak suka, tidak, tak mahulah. Tak suka ataupun tidak mahu. Fatusibakum minhum ma'arrah. Fatusibakum minhum ma'arrah. Lalu perasaan apa ni, tak suka ataupun duka cita dalam terjemahannya. Bagus juga. Duka cita akan menimpa kamu disebabkan kamu membunuh mereka yang kamu tak kenal, rupa-rupanya Muslim, mukmin. Kalaulah bukan kerana itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah kami mengizinkan kamu untuk berperang. Dia macam ni, maksud dia begini. Maksudnya ialah ketika peristiwa Hudaibiyah, Allah Subhanahu Wa Taala telah arahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berdamai dengan orang-orang musyrikin Mekah. Walaupun orang-orang musyrikin Mekah itu telah melakukan kezaliman kepada orang Madinah. Ialah orang Madinah datang dari jauh, tapi mereka dihalang untuk menunaikan umrah. Jadi kalau ikutkan, boleh je nak perang. Ditambah pula para sahabat telah pun berjanji setia, kan, bai'atul ridwan. Orang kalau sudah berikrar, kalau diajak perang memang akan berperang sungguh-sungguh. Seperti mana tentera sebelum dia dihantar ke medan perang, dia akan berikrar dahulu untuk apa? Berperang demi agama, bangsa dan negara dan sebagainya. Orang kalau sudah berbaiat, baiat ni maknanya berikrar, maka kalau perang insya-Allah menang. Tapi Allah kata kami tidak menetapkan peperangan. Kami tidak takdirkan berlakunya peperangan. Bahkan kami takdirkan bahawa tidak berlaku peperangan, sebaliknya berlaku perdamaian. Allah kata kalaulah bukan kerana adanya orang-orang beriman, sama ada lelaki ataupun perempuan di kalangan orang Mekah itu yang kamu tak kenal, maka dan kalau kamu bunuh mereka, maka nescaya kamu akan duka cita, kamu akan rasa sedih, kamu akan rasa duka cita, kamu akan rasa kamu rasa menyesal, keberatan, sebab kamu terbunuh mereka tanpa bighairi ilm, tanpa mengetahui. Kemudian dalam ayat ni tidak disebutkan, tetapi dia ada takdirnya. Maka nescaya kami akan, sudah lama dah kami perintahkan perang. Sudah lama kami perintahkan perang. Jadi kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, ini adalah di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Mekah. Hatta orang-orang kafir pun mendapat cebisan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala tak mahu orang Islam kalau berperang dengan orang Mekah, maka nescaya akan terbunuh orang-orang Islam, orang-orang mukmin yang ada di celah-celah orang-orang kafir di Mekah itu. Maka kerana itu Allah Subhanahu wa taala tidak suruh perang, tidak perintahkan jihad ketika itu, walaupun mereka dizalimi. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak diwahyukan oleh Allah untuk melakukan peperangan, untuk melancarkan perang. Itu adalah salah satu daripada tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikutkan boleh saja. Kalau Allah Taala wahyukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh perang, memang akan perang. Cumanya berisiko. Berisiko kenapa? Kerana dalam Mekah tu ada orang beriman. Ada orang beriman. Sebab dia ada beza antara berperang di medan perang dan juga berperang di penempatan, di kawasan rumah. Mekah ni kawasan penempatan. Dia tak sama seperti mana perang Uhud, perang Badar, itu semua berlaku di medan, di tanah lapang. Jadi tidak ada orang tentera musyrikin yang datang ke medan perang itu, melainkan mereka memang confirm lah kafir. Jadi ketika di medan perang, orang Islam bila nampak musuhnya dari pihak sana dengan pakaian tertentu, dengan mana ada tanda bahawa mereka ni di pihak sana, maka mereka bunuh, tak payah tanya kau Islam ke tak. Dah memang terang-terang lah mereka ni kafir. Sebab mereka datang dari arah sana, kita datang dari arah sini dan kita berkumpul di medan perang. Tapi kalau di Mekah, kalau di penempatan, perang berlaku di kawasan rumah, maka tak dapat dibezakan siapa yang beriman dan siapa yang tak beriman. Sebab mereka memang duduk situ.
Kalau di Uhud, di Badar, mereka bukan duduk situ, mereka datang dari Mekah. So kalau mereka datang, maknanya memang kafir lah. Kan? Mereka datang memang untuk menyerang orang Islam. Maka kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala kata kalau bukan kerana orang-orang beriman di Mekah, ada orang beriman di Mekah, maka nescaya kami dah suruh perang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala belas ihsan kepada manusia, maka tak disuruh perang. Sebab itu kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu meliputi hatta kepada orang-orang kafir Mekah, yang mana sebahagian daripada mereka itu ternyata bahawa masuk Islam setelah daripada Hudaibiyah, peristiwa perjanjian damai Hudaibiyah. Hudaibiyah berlaku pada 6 Hijrah dan Fatah Mekah berlaku pada 8 Hijrah. Dan ketika Fatah Mekah, ramai di kalangan mereka telah masuk Islam. Orang-orang Mekah telah masuk Islam. Di antaranya ialah Abu Sufyan. Abu Sufyan. Kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, di antaranya ialah orang Abu Sufyan yang mana masuk Islam ketika Fatah Mekah. Kalaulah mereka ni diperangi ketika Hudaibiyah 6 Hijrah, maka ketika Fatah Mekah dah tak ada tinggal. Maknanya kata mereka ni mati dalam keadaan kafir lah. Maknanya itu hikmah kita mentaati perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah di sebalik para sahabat ikut cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya ialah Abu Sufyan dan lain-lain orang-orang yang asalnya orang-orang musyrikin Mekah, mereka ni tidak mati dalam keadaan syirik dan kufur. Hikmahnya ialah mereka ni sebab tidak diperangi ketika Hudaibiyah, maka hikmahnya mereka ni masuk Islam ketika Fatah Mekah atau sebelumnya atau sesudahnya. Jadi akhirnya mereka mati dalam keadaan Islam. Itu lagi baik. Itu lagi baik. Sebab itulah kita dalam mentaati perintah Allah ni dan juga mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita ikut je. Kita tak payah nak fikir-fikir. Kan? Mungkin kita rasa ini macam tak sesuai lah dengan kita rasa macam tu. Kan? Kita rasa apasal tak boleh perang pula? Perang lah bagus. Kita rasa perang bagus, tapi ada kalanya Allah Taala kata bukan. Tak perang lagi bagus. Seperti mana Hudaibiyah ni, tidak berperang, bahkan mereka berdamai. Mereka berdamai. Sebab itu Allah Taala kata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kamu tidak suka sesuatu sedangkan itu baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu suka sesuatu sedangkan itu adalah buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi ayat ni nak menunjukkan bahawa di dalam mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah adanya kebaikan dan hikmah yang kita tak tahu. Sebab itu Abu Sufyan ni bukan waktu Hudaibiyah aje dia makna kata ada risiko untuk dibunuh. Jadi Hudaibiyah ni kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata perang, memang sahabat antara yang mereka target ialah Abu Sufyan. Sebab Abu Sufyan ni lah yang duk serang mereka selama ni. Kan? Tapi Allah Taala selamatkan dia dan akhirnya dia mati dalam keadaan beriman. Dia sempat masuk Islam, jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya mati dalam keadaan Islam. Bukan kali ini je, bahkan sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi pada ketika peristiwa Khandaq 5 Hijrah. Perang Khandaq pada bulan Syawal 5 Hijrah. Ini Hudaibiyah 6 Hijrah. Khandaq 5 Hijrah. Setahun sebelumnya pun Abu Sufyan memang berhadapan dengan risiko dibunuh. Sekali, maknanya 2 kali Allah Ta'ala selamatkan dia daripada dibunuh. Ketika peristiwa perang Khandaq, dah akhir-akhir perang Khandaq, setelah lama orang-orang kafir mengepung Madinah, mereka tak boleh masuk Madinah kerana ada Khandaq, iaitu parit yang besar. Mereka tak boleh masuk ke Madinah. Lalu mereka kepung Madinah berhari-hari lamanya sehingga orang Madinah dalam keadaan laparlah sebab tak boleh keluar daripada Madinah cari makanan. Sumber makanan tak boleh masuk dan mereka pun tak boleh keluar untuk beli makanan kat luar. Mereka dikepung di Madinah, macam kita lah kena MCO kan.
punya menggelabah kita kan. Tapi still okay, ada Grab Food, ada Food Panda. Tak ada pun polis gali parit ke apa sekeliling Sungai Ramal, tak ada. Masih okey lagi. Itu pun ada yang apa depression apa semua kan, ada yang jadi bayangkan orang Madinah macam mana mereka tak boleh keluar dari Madinah, dikepung. Ya, dan mereka sendiri pun pertahankan diri dengan buat parit yang besar. Jadi di akhir peristiwa Khandaq itu, Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kemenangan pada orang Islam. Allah hantar ribut yang kuat. Dan Madinah ni kalau sejuk memang sejuk betul. Madinah tidak seperti Mekah. Mekah kawasan panas, kawasan bukit batu. Sebab tu di Mekah ni jalan sikit ada terowong. Jalan sikit ada terowong sebab memang kawasan dia bukit. Tak boleh nak buat jalan lurus, melainkan dengan tebuk bukit, buat terowong. Tapi di Madinah jalan raya semua elok ya, landai. Ada kalau ada bukit pun tak adalah tinggi sangat kan. Jadi sejuk. Kemudian banyak pokok di Madinah. Bila Allah Taala hantar angin tu sebenarnya nak mengalahkan orang-orang kafir yang mengepung Madinah. Tapi ialah takkan angin tu kena orang kafir je. Orang Islam yang ada di Mekah, di Madinah, dalam Madinah sendiri turut merasai sejuk. Di antara yang menghadapi ujian yang besar ialah Sayyidina Huzaifah. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu sangat miskin pada ketika itu. Dan beliau hanya kata, Huzaifah, aku hanya memiliki sehelai kain sahaja. Bayangkan, sehelai kain sahaja. Dan kain tu hanya tutup antara pusat dengan lutut sahaja. Macam kita pakai towel. Orang lelaki lah, orang perempuan pakai towel atas sikit. Tak ada kain lain, satu saja. Macam pakai towel. Dalam keadaan itu, Huzaifah pun duduk dan cuba untuk panaskan diri. Dia tak mampu bangun. Huzaifah kata, aku tak mampu bangun sebab terlalu sejuk. Tak ada kain yang boleh melindungi dirinya. Kain yang satu tu dibuka dan diselubungkan dirinya dengan kain satu tu. Maknanya dalam bugil. Dalam bugil, kain tu selubung macam tu. Tunduk macam tu. Kerana itulah kemiskinan. Dan ketika itu Rasulullah SAW hantar beberapa orang untuk mengintip. Waktu tu sangat gelap. Sangat-sangat gelap sebab bila angin tiup maka debu-debu berterbangan. Bila debu berterbangan maka cahaya tertutup. Kan? Sehingga kata Huzaifah, kami tidak boleh tak nampak kawan sebelah kami. Hatta tangan kami pun kami tak nampak. Angkat tangan macam ni, tak nampak tangan waktu malam. Ketika waktu malam tak nampak. Ketika itu Rasulullah SAW menghantar beberapa orang untuk mengintip, untuk pastikan bahawa musyrikin Mekah sudah lari balik ke Mekah. Maka ketika itu dihantarlah seorang sana sana. Tinggal satu lagi orang nak kena hantar. Maka Nabi SAW nampak Huzaifah. Maka Nabi SAW kata, wahai Huzaifah, kamu pergi mengintip. Oh, Masya Allah. Bayangkan waktu tu, kalau kita memang kita, Rasulullah tak nampak ke saya ni dengan tuala macam ni? Kan? Tiba-tiba nak suruh saya pergi mengintip. Oish. Kan terselak tuala. Lagilah saya tak pakai apa-apa nanti, sejuk. Tapi dia taat. Dan Rasulullah SAW tengok macam tu, tengok kesediaan dia, maka Rasulullah SAW doakan Huzaifah. Allahumma hafazhu min baini aidihim min baina yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shimalihi wa min fawqihi wa min tahtihi. Wahai Allah, peliharalah dia daripada depannya, daripada belakangnya, daripada kanannya, daripada kirinya, daripada atasnya dan daripada bawahnya. Bila Rasulullah SAW doa begitu, maka kata Huzaifah, badanku menjadi panas. Dia dah okey dah. Tak payah pakai sweater, tak payah semua. Jadi dia pun berjalan, bergerak dengan sehelai kain tadi je, macam pakai tuala. Pergilah, melompat, tak tahulah macam mana pergi jalan semua, masuk ke tempat perkemahan orang-orang musyrikin Mekah. Dan ketika itu Abu Sufyan dan orang-orang musyrikin Mekah yang lain sedang duduk di sekeliling api kerana nak panaskan badan. Jadi mereka macam inilah, panaskan badan dengan api. Maka ketika itu Abu Sufyan memang sangat jelas sebab nampak melalui cahaya kan. Huzaifah kata, aku nampak jelas Abu Sufyan. Lalu Huzaifah pun keluarkan anak panah. Dan dia pun dah ready dah nak lepaskan anak panah. Dia kalau lepas je, mati Abu Sufyan, mati kafir. Ketika itu dia kafir. Tapi dia teringat Rasulullah SAW kata pergi mengintip, bukan pergi menyerang. Dia simpan balik. Tu nak kata taatnya para sahabat kepada arahan Rasulullah SAW. Walaupun
Dia fikir bahawa itu yang terbaik. Bunuh Abu Sufyan, selesai masalah. Selesai masalah sebab ketua dah mati. Tapi dia kata itu bukan arahan Rasulullah SAW. Arahan Rasulullah SAW ialah pergi mengintip sahaja, jangan buat apa-apa, diletak balik. Lalu Abu Sufyan dapat rasakan macam seolah-olah ada orang duk perhati dia dalam keadaan sama-sama macam tu. Abu Sufyan kata, sekarang ni saya rasa ada orang mengintip kita ni. Setiap orang mestilah pegang tangan orang di sebelahnya dan tanya siapa dia. Huzaifah. Sebaik orang Huzaifah ni bijak. Sebelum orang sebelah dia tangkap dia, dia tangkap orang sebelah. Siapa kamu? Dia pula beria-ia je. Siapa kamu? Orang sebelah terkejut. Kau tak kenal aku? Aku kan orang Mekah disebut lah. Aku orang duduk sana. Sebaik kau ni. Aku ingat kau kira orang lain. Sebenarnya dia. Kalau kawan dia orang yang duduk sebelah dia kanan atau kiri pegang tangan dia, habislah. Memang habislah, kena tangkap lah kan. Tapi dia cepat. Dia dengar Abu Sufyan kata, tangkap orang sebelah, tanya dia siapa dia. Dia pun cepat-cepat. Patutnya bijak. Huzaifah ni bijak. Lalu habis tu dia pun tengok semua kemah-kemah semua dah terpelanting apa semua, unta pun dah banyak lari. Ada yang mati pun. Bayangkan, unta yang kuat boleh mati kerana kesejukan macam tu. Kalau orang macam mana? Lagilah. Lalu penghulu setiap kabilah semua dah panggil. Wahai kabilah sekian, balik. Wahai kabilah sekian, balik. Masing-masing dah bawa anak-anak buah mereka masing-masing balik ke Mekah. Sebab sejuk, terlalu sejuk tak tahan. Dan bila tengok semua dah macam tu, maka Huzaifah pun balik semula masuk balik ke Madinah. Dan dalam perjalanan Huzaifah melihat ada 20 orang tentera berkuda pakai serban. Mungkin wallahualam, yang saya fahamlah itu adalah malaikat. Yang saya faham itu adalah malaikat. Maka orang-orang yang pakai serban tu dia bagi tahu pada Huzaifah, nanti kamu ceritakan kepada ketua kamu Rasulullah SAW. Maka bila Huzaifah datang, maka tengok Rasulullah SAW sedang sembahyang dalam keadaan pakai sama seperti mana Huzaifah, kain saja, pakai selai kain saja. Dan Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah kan. Biasalah kalau bila berlaku susah, maka Rasulullah SAW akan sibukkan diri dengan sembahyang dan doa. Setelah itu Huzaifah beritahu keadaan yang dia lihat tadilah, maka Nabi SAW tersenyum. Jadi kata ulama, nak bagi tahu bahawa kalaulah sekiranya Huzaifah itu dia ikut kepala dia sendiri, dia lepaskan anak panah kepada Abu Sufyan, maka ketika itu Abu Sufyan mati dalam keadaan kafir dan kekal dalam neraka selama-lamanya. Tapi kerana dia taat pada Rasulullah SAW, hikmahnya ialah dia tidak mati. Hikmahnya ialah dia masuk Islam ketika Fatah Mekah. Tadi itu 5 hijrah. Kemudian 6 hijrah berlaku Hudaibiyah. Sekali lagi Allah Ta'ala selamatkan. Dengan taatnya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Mereka semua, yalah, walaupun ada kisah yang mereka ni tetap macam tak setuju, tapi secara umumnya mereka tetap jugalah setuju walaupun terpaksa. Dengan perjanjian Hudaibiyah, mereka tak memerangi orang-orang Islam, orang musyrikin di Mekah. Sekali lagi Abu Sufyan selamat. Tadi Khandaq 5 hijrah, Fatah Hudaibiyah 6 hijrah, 8 hijrah Abu Sufyan masuk Islam. Bukan dia saja, banyak, tapi sebab Syekh Tontawi hanya bawakan contoh Abu Sufyan, maka saya cukuplah kita cerita tentang Abu Sufyan. Itu adalah contoh hikmah di sebalik tidak berperangnya orang Islam mengalahkan atau menyerang orang-orang musyrikin Mekah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha', agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dia kehendaki maksudnya itulah ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala seperti Abu Sufyan dan lain-lain yang Allah mengetahui bahawa kalau mereka tak dibunuh sekarang, nanti akan datang mereka akan masuk Islam dan mereka akan mati dalam keadaan Islam. Jadi mereka itulah antara orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki nakkan mereka ni masuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin kita timbul persoalan kan, kenapa, macam mana ada orang Islam, ada orang beriman di kalangan orang Mekah? Jawapan dia, dan orang Madinah, para sahabat tak kenal mereka, yang mereka ni Islam. Macam mana boleh berlaku macam tu? Jawapan dia ialah kerana Hudaibiyah tu pada tahun 6 hijrah. Mereka berhijrah kan 1 hijrah.
Jadi bayangkan dah 6 tahun mereka tinggalkan Mekah. Macam-macam boleh berlaku. Betul tak? Mesti ada di kalangan orang Mekah tu sudah masuk Islam dalam masa 6 tahun. Kan? Saya masa saya pergi Mesir pun 5 tahun saya belajar sana. Balik saya tengok banyak benda dah berubah dah. Ada pakcik ni mati, pakcik ni tak ada. Lepas tu ada pakcik baru datang kat surau. Ada macam-macam. Banyak benda dah berubah. Kan? Orang yang kita tengok pada awalnya macam susah hidup dia, bila kita balik tengok dah masya-Allah dah. Allah Taala mudahkan rezeki dia. Dah tukar kereta apa semua. Dalam masa 5 tahun. Jadi dalam masa 6 tahun ni samalah juga. Mungkin ada di kalangan ahli Mekah yang mereka ni mungkin keluar berniaga ke apa ke, jumpa orang Islam dan mereka masuk Islam. Tapi mereka still balik ke kampung mereka di Mekah dan mereka diam je lah. Yang mereka ni Islam tapi mereka diam. Tapi Allah Ta'ala tahu. Tapi para sahabat tak tahu. Jadi takut kalau dilancarkan jihad ketika Hudaibiyah, maka yang dah Islam, yang dah beriman di kalangan ahli Mekah tapi mereka mungkin senyap, nanti akan terbunuh sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima." Kalaulah mereka itu berasingan. Tazayyalu ni maknanya ialah tamayyazu, maknanya berbeza. Kalau mereka ni berbeza, kalau orang-orang kafir ni atau orang-orang beriman, mereka ni berbeza, maknanya boleh classify, boleh nampak beza, yang ni beriman, yang tak beriman, maka nescaya kami akan mengazab orang-orang kafir di kalangan mereka dengan azab yang pedih. Tapi sebab tak boleh beza, maka tak payah jihad. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengarahkan jihad ketika itu. Tidak disuruh perang. Sebab apa? Sebab tak boleh nak tazayyalu, tak boleh nak nampak beza antara yang beriman dan yang tak beriman di kalangan ahli Mekah. Jadi Allah kata lau tazayyalu, kalau mereka ni berasingan, berbeza sehingga boleh dibezakan mana yang beriman, mana yang tak beriman. Ialah sebab dulu kan semua pakai serban, kafir pun pakai serban, pakai jubah berjanggut. Macam mana nak tahu siapa beriman tidak? Kalaulah mereka ni boleh dibezakan, maka nescaya kami akan suruh perang. Ya, kami akan mengazab mereka dengan azab yang pedih. Sebab dah nampak siapa yang kafir. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan sifat orang musyrikin Quraisy. Idz ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Sebelum idz itu ada perkataan yang ditakdirkan, iaitu uzkur. Ingatlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian umat Islam. Ingatlah ketika mana orang-orang kafir menjadikan dalam hati mereka itu, ataupun setengah tafsir ja'ala tu mungkin dijadikan Allah menjadikan. Tapi kalau Syekh Tontawi dia kata orang-orang kafir menjadikan. Orang-orang kafir menjadikan fi qulubihim, di dalam hati mereka, al-hamiyah, perasaan sombong. Hamiyatul jahiliyah, kesombongan jahiliyah. Dalam setengah tafsir menyebut asabiyah. Hamiyah, asabiyah. Asabiyah jahiliyah. Asabiyah ni macam mana? Kepuakan. Maknanya kamu orang Madinah, kami orang Mekah, macam itulah. Asabiyah, berpuak-puak ataupun sombong. Ya, ketika mana orang-orang kafir menjadikan dalam hati-hati mereka perasaan hamiyah, semangat kesombongan, semangat asabiyah jahiliyah atau kesombongan jahiliyah, fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Lalu Allah Taala menurunkan sakinahnya ke atas rasulnya, wa alal mu'minin, dan juga ke atas orang-orang beriman. Ke atas orang beriman. Syekh Tontawi mengatakan, untuk perbuatan orang kafir memasukkan dalam hati mereka itu perasaan sombong, Allah kata ja'ala. Iz ja'ala. Ja'ala ni menjadikan. Maknanya dia tak menunjukkan sebarang dia tak menunjukkan sebarang proses macam itulah. Kalau saya tak silap lah macam tu. Syekh Tontawi kata itu menunjukkan mereka ni memasukkan perasaan sombong dalam hati mereka ni tanpa berfikir.
dan tanpa tadabbur, tanpa berfikirlah. Maknanya kesombongan mereka itu memang kesombongan buta tuli macam tu. Buta tuli macam tu. Sebab kalimah ja'ala tu maksudnya menjadikan, semata-mata buat macam tu je. Sembrono macam tu. Tapi untuk sakinah yang Allah Taala masukkan dalam hati orang beriman, Allah tak kata faja'alallahu sakinatahu. Allah kata fa'anzalallahu sakinatah. Kata Syekh Tontawi itu menunjukkan bahawa nak merasakan kepada kita bahawa sakinah itu memang datang daripada khazanah Allah dari langit. Allah Ta'ala turunkan dan masukkan dalam hati orang beriman, khususnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hamiyah tadi tidak pula dikatakan iz anzalal ladzina kafaru, tak guna kalimah anzala. Digunakan kalimah ja'ala, menjadikan sembrono macam tu. Maknanya bersikap sembrono. Main langgar je, main sombong je tanpa ada apa-apa alasan yang tertentu. Tapi anzala maknanya benda tu macam ada proses. Sakinah datang daripada khazanah Allah di langit, dibawa turun, dimasukkan dalam hati-hati orang beriman. Jadi mereka ni rasa tenang, sakinah. Dan juga dalam setengah tafsir menyebutkan termasuk juga sakinah itu ialah redha, perasaan redha. Mereka redha lah dengan apa yang telah ditentukan. Wa alzamahum kalimatat taqwa. Tadi mereka redha walaupun nampak macam berat sebelah perjanjian Hudaibiyah, dan ditambah pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dihormati ketika itu. Tidak ditulis bismillah ketika dalam surat perjanjian itu, dan tidak ditulis Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditulis Muhammad bin Abdullah sahaja. Sayyidina Ali tulis Muhammad Rasulullah. Orang kafir kata, kalau kami iktiraf Muhammad ni sebagai Rasulullah, dah lama kami beriman, buat apa nak buat perjanjian damai? Padam balik kata. Dan tulis Muhammad ibnu Abdullah. Sayyidina Ali tak nak padam. Adab. Ni adab. Rasulullah kata, padam sekarang. Sayyidina Ali tak nak padam. Dari sini ulama kata adab lebih diutamakan daripada taat. Kalau ikut taat, kita tak payah sebut dalam tahiyat akhir tu, tahiyat awal, tahiyat akhir, wa asyhadu anna sayyidana, tak payah sebut. Tapi ulama mazhab Syafi'i kata disunatkan sebut sayyidana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Dari segi taat, memang Rasulullah tak sebutlah sayyidina. Takkan nak sebut sayyidina untuk diri sendiri, kan? Takkan nak sebut sayyidina untuk diri sendiri. Macam dekat surah tadi tu banyaklah datuk-datuk apa semua prof kan. Jadi mereka bila membahasakan diri, mereka tak pula kata prof kalau makan tak ada macam tu. Memang buang masa, memang tak payah sembang lah orang macam tu kan, poyo sangat. Dia akan kata saya kan, atau kata pak cik. Ada tempat saya tu ada Datuk Idris, bekas TNC UPM. Dia kata saya je. Tak ada kata, orang tak tahu pun dia Datuk. Mereka orang yang rapat lah. Orang surau tahulah, orang luar, penceramah luar tak tahu dia Datuk. Dan isterinya selalu membahasakan diri dengan saya anti je. Anti suka makan ni. Jadi kita panggil dia Datin lah. Kan? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata padam. Muhammadur Rasulullah tu tukar Muhammad bin Abdullah. Sayyidina Ali tak nak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tunjuk mana nama aku. Maka ditunjuk ni. Rasulullah sendiri padam. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh baca kan. Jadi dia sendiri tak tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tak tahu dekat kertas tu di mana tertulisnya Muhammadur Rasulullah. Tunjukkan mana dia. Ini padam. Maka padam. Lalu disuruh tulis Muhammad bin Abdullah. Jadi benda tu memang membuatkan para sahabat panaslah, marah. Kan? Tetapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada mereka sakinah. Mereka tenang, mereka akhirnya redha, terima keputusan itu, dan mereka yakin di sebalik keputusan yang telah dipersetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perjanjian Hudaibiyah itu, walaupun nampak berat sebelah, tapi mereka yakin di sebaliknya itu ada hikmahnya. Kemudian mana tadi?
Fa anzalallahu sakinatahu ala rasuli wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa. Dan Allah Subhanahu wa taala melazimkan mereka, ya, maksudnya meminta mereka, menyuruh mereka supaya melazimi, berpegang teguh dengan kalimah at-taqwa. Apa dia kalimah taqwa? Iaitu kalimah la ilaha illallah. Mereka berpegang dengan kalimah la ilaha illallah. Maknanya selagi mana kamu meyakini bahawa akulah ilah, akulah Tuhan kamu, maka kamu kena yakin di sebalik perintah aku ada kejayaan. Walaupun kamu rasa benda tu nampak macam gagal, maka para sahabat pun ikut. Ya. Jadi kalimat taqwa di sini ditafsirkan sebagai la ilaha illallah. Inilah tafsiran ramai di kalangan ulama seperti Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Ibnu Abbas, Amr bin Maimun, Mujahid, Qatadah, Ikrimah, Ad-Dhahak dan lain-lain. Mereka kata maksud kalimat taqwa iaitu kalimah la ilaha illallah. Atha ibnu Rabah dia tambah. Dia kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang mungkin itu yang lebih lengkap lah. Syekh Tontawi pun kata begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Sebab tuntutan kalimah itu ialah kita mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kata tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Jadi kena taat Allah. Dan kita kata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ialah utusan Allah. Jadi kena taat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mewajibkan, menyuruh, memerintahkan para sahabat untuk berpegang teguh dengan kalimah taqwa. Maksudnya ialah untuk berpegang dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan tuntutan kalimah tersebut iaitu ketaatan kepada Allah dan Rasul. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan adalah mereka itu lebih berhak dengan kalimah taqwa tadi. Maknanya para sahabat itu mereka lebih berhak untuk berpegang dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mereka adalah ahlinya, ahli kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Nak menunjukkan bahawa apa yang Allah Ta'ala tetapkan, apa yang Allah Ta'ala perintahkan, itu semua bukanlah Allah perintahkan dan tetapkan di atas kejahilan. Dalam keadaan jahil, tak tahu apa kesan yang akan datang. Tak. Allah Maha mengetahui apakah kesan yang akan datang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Demi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pun menyatakan benar kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan benar itu, iaitu ar-ru'ya, iaitu mimpi. Mimpi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat itu adalah mimpi yang benar, bil haq, dengan kebenaran. Sekali lagi ditekankan. Maknanya apa yang Allah Taala zahirkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah Taala perlihatkan, tunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi itu adalah benar. Apa dia yang ditunjukkan tu? Iaitu la tadkhulunnal masjidal haram. Bahawasanya pasti kamu akan, pasti sebab ada lam taukid kemudian ditutup dengan nun taukid belakang tu. La tadkhulunna, pasti sungguh kamu akan memasuki al masjidal haram insya-Allah. Ini kata ulama, ini patut kita ambil iktibar. Kan dalam Syekh Tontawi ni beritahu, di sini kita kena ambil iktibar. Walaupun Allah Ta'ala bila kata tu memang benar, memang confirm lah, tapi Allah nak ajar pada kita ucap insya-Allah. Kan Allah bagi tahu bahawa orang Islam akan dapat masuk Masjidil Haram. Kan? Kalau Allah bagi tahu maknanya confirm lah tu, tapi Allah Ta'ala sebut juga Allah insya-Allah juga. Padahal dia tahulah memang akan berlaku kan, confirm berlaku. Nak ajar pada kita supaya jangan malas sebut insya-Allah. Aminina, dalam keadaan aman. Kamu akan masuk Mekah
Masjidil Haram dalam keadaan aman. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Dalam keadaan mencukur kepala kamu dan juga menggunting atau memendekkan rambut kamu. Maknanya setelah tahallul lah daripada umrah. La takhafun. Kamu tidak akan berasa takut. Ini maksudnya ialah pada tahun depan. Tahun depannya. Maknanya setelah termeterai perjanjian Hudaibiyah, Allah kata jangan risau. Apa yang Nabi SAW lihat dalam mimpi bahawasanya kamu akan masuk Masjidil Haram buat umrah sehingga habis, sehingga kamu boleh cukur, boleh gunting, itu kami akan pastikan perkara itu memang benar-benar berlaku. Memang akan terjadi nyata, akan ternyata. Ya, perkara itu akan menjadi kenyataan, maksudnya. Kan? Maksudnya apa? Maksudnya tahun depan. Tahun depan. Sebelum ayat ni turun, ada peristiwa berlaku, iaitu seperti mana kita sebutlah. Mula-mula Rasulullah SAW melihat dalam mimpi, ya, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dalam mimpi itu baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pergi ke Mekah menunaikan umrah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pada ketika 6 Hijrah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ajaklah para sahabat untuk pergi umrah. Kan? Sampai di Hudaibiyah maka dihalang. Maka orang-orang munafik, sebahagian orang munafik mempertikaikan, kata Muhammad ni Rasulullah, tapi kenapa tak betul? Dia kata dia mimpi bahawa kita ni boleh masuk Mekah buat umrah, tapi ni terhalang ni dekat Hudaibiyah. Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat ini untuk beritahu bahawa apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW tu benar, dan benda tu akan berlaku. Tak semestinya tahun itu, sebab dalam mimpi itu tak disebutkan tahun bila, hanya sebut akan berlaku bila tak tahu. Dan Sayyidina Umar pun ada juga tanya, tetapi kata ulama', kata Imam Al-Alusi, bezanya ialah orang munafik tanya kerana apa? Kerana syak, dan juga kerana tak percaya pada Nabi SAW. Sedangkan Sayyidina Umar tanya perkara itu kerana apa? Kerana nak menenangkan hatinya, nak menambahkan yakinnya. Jadi orang yang bertanya ni dia tak semestinya dia ragu-ragu. Kan? Ada kalanya tanya tu sebab nak tambah yakin. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS tanya pada Allah, kan? Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ketika mana Nabi Ibrahim AS tanya pada Allah, wahai Allah, bagaimana kamu boleh menghidupkan yang telah mati? Allah Ta'ala kata, qala awalam tu'min. Hei Ibrahim, kamu tak yakin lagi ke? Kamu tak beriman lagi ke? Kata Nabi Ibrahim, qala walakin liyatma'inna qalbi. Kata Nabi Ibrahim, aku tanya ni kerana untuk menenangkan hatiku. Kan? Lalu Allah Ta'ala pun perintahkan Nabi Ibrahim cari 4 ekor burung, kemudian sembelih 4 ekor burung tadi, cincang halus-halus, kemudian gaulkan, kemudian bahagi pada 4, kemudian letak di puncak gunung, 4 gunung, 1, 2, 3, 4. Dan fasurhunna ilaik thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian Allah Ta'ala kata, sekarang wahai Ibrahim, kamu panggil burung-burung itu. Maka dipanggil lah. Wahai burung merak, wahai burung gagak, adalah beberapa burung. Bila dipanggil maka semuanya ya'tinaka sa'ya, semua datang kepada kamu dalam keadaan elok. Mana kata tercantum semula. Kepak dia kat sana, dia punya paruh kat sana, dia punya kaki cantum. Tidak ada tersilap. Tiba-tiba paruh ni pergi kat burung lain pula, kaki ni masuk sini ke, tak ada. Semua serpihan tadi elok, dia cari tuan, cari badan dia masing-masing. 4 ekor burung tu datang. Jadi Nabi Ibrahim AS tanya tu bukanlah kerana tak yakin. Kalau tak yakin tak layak jadi Nabi. Nabi mestilah maksum dan mesti beriman sebelum dia ajak orang lain beriman. Jadi Nabi Ibrahim AS tanya tu kerana nak menenangkan hati. Qala awalam tu'min, qala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim tanya untuk menenangkan hati. Jadi begitu juga Sayyidina Umar, dia tanya bukanlah kerana syak. Yang tanya kerana syak wasangka ni ialah orang munafik. Jadi kerana orang munafik tanya begitu, maka Allah Ta'ala turunkan ayat 28 ini nak beritahu pada Nabi SAW dan orang-orang yang beriman yang lain bahawa apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW itu adalah benar.
dan memang pasti kamu akan dapat masuk Masjidil Haram menunaikan umrah, ya, sehingga akhir umrah, sehingga habis, sehingga kamu bercukur dan bergunting. Tapi maksudnya ialah tahun depan lah, bukan tahun itu, tapi tahun depan. Seperti mana kita sebutkan tadi, ya, dalam ayat ni terdapat pengajaran bahawa pentingnya kita mengucapkan insya-Allah. Walaupun kalau Allah yang bagi tahu, Allah tak perlu sebut insya-Allah, sebab dia yang bagi tahu. Tapi Allah Ta'ala sebutkan insya-Allah di sini, kata Syekh Tontawi, untuk mengajarkan manusia supaya jangan cakap sesuatu melainkan dilapik dengan insya-Allah. Kan? Dalam surah Al-Kahfi sebelum ni kita telah sebutkan tafsir surah Al-Kahfi. Allah Ta'ala berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jangan kamu mengatakan bahawa sesungguhnya aku akan melakukan sekian-sekian pada esok hari, melainkan kamu menyebutkan insya-Allah. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam pernah berkata, la atufanna al-lailata ala mi'ati imra'atin au 99. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam, malam ni aku akan mengelilingi 100 isteriku, atau 99 kalau ada perawi kata 100 dan dia syak, maknanya dia tak ingat sangat. Perawi dalam hadis ni tak berapa ingat 100 atau 99 isteri Nabi Sulaiman. Ni dululah kan, syariat dulu. Dia kata malam ni juga aku akan pusing habis keliling, maknanya aku akan bersama dengan kesemua isteriku, sama ada 100 atau 99 orang, yang mana setiap seorang itu akan hamil dan akan melahirkan seorang pejuang fisabilillah. Lalu sahabat Nabi Sulaiman kata, sebutkan insya-Allah. Tapi Nabi Sulaiman ketika itu sibuk dan terlupa, berkata tak sebut insya-Allah. Dan akhirnya seorang pun tak hamil, melainkan ada seorang, salah satu per 100 tu. 1/100, sebab Nabi Sulaiman memang buatlah apa dia cakap tadi tu. Tetapi oleh kerana dia tak sebut insya-Allah, maka hanya seorang saja hamil, itu pun hamil tidak sempurna, maknanya gugur. Anaknya gugur. Dan kata Nabi SAW, kalaulah Sulaiman mengatakan insya-Allah pada malam itu, maka memang 100 isteri itu semua akan lahirkan anak, dan semua anaknya itu kuat berjihad fisabilillah. Tapi sebab tak sebut insya-Allah. Kata ulama, daripada hadis ni dapat diambil pengajaran bahawa orang yang kahwin kan, dan dia inginkan anak dan sebagainya, maka dia kena niatkan anaknya tu akan jadi seorang yang berjuang fisabilillah. Jangan dia ni je dapat anak macam orang lain, tak ada niat apa-apa kan, itu tak jadi apalah. Kucing pun beranak kan. Apa beza manusia beranak dengan kucing beranak? Bezanya kita manusia, kita kena niat buat anak tu ialah untuk melahirkan mujahidin fisabilillah. Kalau sekadar beranak, kucing pun beranak. Tak ada apa-apa niat. Dan yang kedua ialah, pengajaran ni ialah penting ucap insya-Allah. Walaupun benda tu nampak macam sukar, tapi bagi Allah tak sukar. 100 bagi kita malah susah kan, 100 anak. Tapi bagi Allah boleh je. Cuma sebutlah insya-Allah. Sebut insya-Allah. Dan daripada ayat ini juga kata ulama menunjukkan bahawa ya, cukur dan juga gunting tu boleh. Macam perempuan memang gunting lah kan, untuk tahallul. Bagi orang lelaki dua-dua boleh, tapi yang afdal ialah cukur. Yang afdal ialah cukur, kerana Nabi SAW pernah mendoakan orang yang bercukur, Allahumma ghafir lil muhalliqin, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai Allah, ampunkanlah untuk orang-orang yang bercukur, maknanya ketika tahallul. Maka ada sahabat kata, wahai Rasulullah, sebutlah juga orang-orang yang bergunting. Tapi Rasulullah SAW ulang balik doa tadi, Allahumma ghafir lil muhalliqin, wahai Allah, ampunkanlah orang-orang yang bercukur. Sahabat kata lagi, wahai Rasulullah, sebutlah dan juga orang-orang yang bergunting. Rasulullah SAW kata, wahai Allah, ampunkanlah orang-orang yang bercukur. Selepas 3 kali barulah ditambah wal muqassirin. Jadi keampunan untuk orang yang tahallul dengan bercukur itu lebih besar daripada orang yang bergunting. Ni kadang saya pernah tengok ini bukan cerita dongeng, memang saya pernah tengok sendiri kan. Orang VIP lah buat haji. Dia menteri.
Dia buat haji, balik elok cantik rambut dia. Tak cukup. Dia gunting lah maknanya kan. Tapi rugilah, haji tu bukannya selalu sangat buat. Sekali-sekala kan. Bahkan kalau balik tu kan dia jadi syiar. Orang semua nampak, oh ni pergi haji ni, Masya Allah. Jadi orang teringin nak pergi haji. Jadi kalau orang lelaki, sepatutnya dia cubalah untuk buat yang afdal. La takhafun, kamu tidak akan takut. Maknanya masuknya kamu nanti pada tahun depan itu tak perlu takut dah. Fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba. Allah menangguhkan kenyataan itu. Maknanya bolehnya kamu masuk ke Mekah itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana apa? Alima ma lam ta'lamu. Kerana dia mengetahui apa yang kamu tak tahu. Dan maka Allah Ta'ala menjadikan sebelumnya itu, maknanya sebelum berlakunya umrah qada pada tahun hadapan itu, Allah menjadikan bagi kamu fathan qariba, satu kemenangan yang besar, iaitu apa dia? Iaitu Khaybar. Iaitu peperangan Khaybar. Kan balik daripada Hudaybiyah pada tahun 6 Hijrah Zulkaidah. Jadi tahun depannya awal tahun Muharram tahun ke-7, Nabi SAW hantar jemaah untuk berjihad menyerang Khaybar, dan mereka telah dapat fathan qariba, kemenangan yang dekat. Kemenangan yang dekat maksudnya Khaybar lah, sebab Khaybar yang paling dekat dengan Hudaybiyah dari segi masa kronologinya. Jadi peperangan Khaybar itu, kata Allah Ta'ala, itu adalah satu kemenangan yang kami janjikan pada kamu. Ketika di Hudaybiyah lagi, Allah Ta'ala telah pun janjikan bahawa mereka akan menang dalam masa terdekat. Dan kemenangan itu berlaku sebelum mereka menunaikan umrah pada tahun hadapan. Ya. Jadi tahun hadapannya barulah mereka, setelah Khaybar dan sebagainya, barulah mereka dapat pergi menunaikan umrah, dipanggil sebagai Umratul Qada. Sebagaimana yang masyhur lah dalam kitab-kitab sirah. Jadi itulah yang dapat kita bincangkan di sini. Tinggal sikit lagi insya-Allah surah Al-Fath. Nanti insya-Allah kita boleh fikirkan sama-sama lah surah apa yang surah apa yang kita akan baca selepas ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdihi subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu